Assalamualaikum korang. Saya Fatin Natasha binti Hassan Asyari. Sekarang saya berada di Rumah Demang Abdul Ghani. Korang tahu tak, dekat Malaysia terdapat banyak rumah tradisional yang dibina dengan ciri-ciri yang tertentu. Rumah tradisional Melayu yang mempunyai ciri reka bentuk masyarakat lama ini tentunya berbeza di setiap negeri. Antaranya, rumah tradisional Melaka. Rumah tradisional Melayu yang asli di Melaka dikenali sebagai Rumah Melaka dan bentuk bumbungnya panjang. Pada bentuk bumbungnya juga terdapat unsur-unsur seni bina Bugis, Jambi, Riau dan Minangkabau, dan tangga batunya yang bersalut jubin memperlihatkan pengaruh seni bina Cina. Rumah-rumah bentuk limas yang banyak terdapat di Johor pula dipengaruhi oleh unsur-unsur seni bina Bugis, Jawa, Banjar dan Belanda. Keistimewaan yang menjadikan rumah tradisional Melaka ini berbeza adalah tangganya dan ianya dikenali sebagai tangga batu. Walaupun pelbagai tafsiran diberi untuk pembinaan asasnya atau rumah tradisional Melayu, namun pembinaan asasnya dan strukturnya adalah sama. Sama ada ianya perabung panjang iaitu bumbung panjang, rumah bujang, rumah tiang 12, rumah Minangkabau, rumah limas, rumah baju kurung, rumah bumbung perak, rumah kutai, rumah serambi Melaka dan lain-lain lagi. Ciri-ciri asas atau elemen utamanya adalah sama, iaitu mempunyai tiang berlapis batu, bumbung yang curam, berloteng, dapur di bahagian belakang, tangga di bahagian hadapan dan bahan binaan yang sama. Rumah tradisional Melaka merupakan rumah tradisional yang dibina dengan reka bentuk warisan masyarakat Melayu. Antara ciri-ciri untuk mengenali sesebuah rumah tradisional Melaka adalah bumbung atapnya yang panjang dan tangga batu yang bersalut jubin. Tangga batu merupakan ciri-ciri utama di samping ukiran kayu di bahagian serambi yang unik. Halaman rumah tradisional Melaka juga biasanya dihias dengan pelbagai jenis bunga dan tanaman lain. Struktur binaan rumah tradisional Melaka sememangnya terkenal dengan penggunaan material dari kayu untuk bahagian tiang, dinding, pintu, tingkap dan beberapa bahagian lagi. Manakala penggunaan bahan dari konkrit di bahagian tangga dan batu atas. Manakala bahagian bumbungnya pula dari bahan daun rembia yang dikeringkan, zinc, adex dan juga gentian-genting. Rumah Melaka juga dikenali sebagai rumah serambi kerana strukturnya pada bahagian bumbung dan perabungnya yang panjang. Tangganya pula diperbuat daripada batuan konkrit serta diserikan lagi dengan hiasan jubin pada permukaan dan sisi tangga. Batu alas juga berfungsi sebagai kaki rumah berbentuk empat segi, nyata memberi perlindungan kepada struktur kayu daripada rosak, daripada serangan cuaca dan serangga. Rumah tradisional Melaka terdapat beberapa keunikan di bahagian-bahagian utama. Mari saya jelaskan satu persatu. Serambi. Serambi atau juga dikenali sebagai berandi, ini adalah bahagian ruang lapang sebelum memasuki bahagian dalam rumah. Ruang ini biasanya menjadi tempat untuk tuan rumah atau tetamu untuk duduk bersembang atau berehat pada waktu petang. Keunikan yang paling ketara yang menjadikan rumah tradisional Melaka ini berbeza dan istimewa berbanding dengan rumah-rumah tradisional di negeri lain adalah tangganya yang diperbuat daripada simen beserta hiasan jubin yang mengindahkan lagi bentuk tangga tersebut. Ia juga dikenali sebagai tangga batu. Seterusnya, rumah ibu. Rumah ibu merupakan ruang utama dalam rumah tradisional. Nama ibu diambil sebagai tanda menghormati dan menghargai peranan ibu dalam mengurus keluarga. Rumah ibu merupakan ruangan keluarga untuk berkumpul dan beristirahat untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Selain itu, selang pula merupakan ruang pemisah di antara rumah ibu dan dapur. Dapur pula merupakan ruang yang sangat penting bagi kaum wanita. Selain itu, dapur juga berfungsi sebagai tempat memasak. Pada asalnya, rumah tradisional Melaka mempunyai bumbung yang terbuat daripada atap nipah. Namun kini mengikut peredaran masa, biasanya ia telah ditukar oleh para pemilik rumah dengan bumbung zinc, ardex atau genting. Bahagian bumbung yang tinggi memanjang bertingkat ini dinamakan sebagai bumbung tebar layar. Bumbung tembak layar yang bertingkat ini membolehkan proses pengudaraan berlaku dengan sempurna.
Pembinaan rumah Melayu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya ialah cuaca, sumber alam, budaya dan adat resam serta pengaruh asing. Faktor cuaca memainkan peranan dalam reka bentuk asas bangunan. Kekerapan hujan mengakibatkan reka bentuk atap yang lebih cerun dan berdiam untuk mengelakkan banjir. Kepanasan cuaca juga menyumbang kepada reka bentuk yang lebih terbuka seperti kehadiran tingkap yang banyak, beranda dan tiang itu sendiri memberi laluan angin di bahagian bawah rumah. Selain itu, lubang angin di bahagian atas tingkap dan bumbung juga telah direka untuk keselesaan secara maksimum. Sumber alam turut mempengaruhi pembinaan rumah Melayu Melaka. Bahan binaan ialah kayu, rotan akar, buluh dan dedaun dari sumber hutan terdekat. Kayu menjadi tunjang kepada struktur bangunan, manakala rotan dan akar menjadi pengikat, kayu atau batang pinang menjadi rantai, buluh dan daun rumbia atau nipah menjadi dinding dan atap. Budaya dan adat resam juga memainkan peranan yang besar dalam membentuk seni bina rumah Melayu. Misalnya, kehadiran Islam telah mempengaruhi orientasi bangunan mengarah ke kiblat. Definisi ruang juga diatur dan diubah aras mengikut kegunaan adat resam petandang, kenduri dan aktiviti keluarga. Kehadiran penjajah barat telah memberi alternatif baru kepada teknik seni bina Melayu. Sebagai contoh, zinc dan atap genting telah mengambil alih atap rumbia dan kayu, bata dan simen telah mengambil tempat kayu sebagai tiang, tangga dan dinding manakala paku menggantikan pasak kayu dan akar sebagai penghubung atau pengikat. Pengaruh ini boleh dilihat secara positif dan negatif oleh umum iaitu pertembungan dua unsur iaitu praktikal dan seni. Beberapa pengaji seni bina rumah tradisional Melayu menyatakan kebesaran terhadap warisan seni bina rumah tradisional Melayu yang semakin dilupai dan terhakis daripada kepentingan arus pemodenan. Rumah-rumah yang bercirikan tradisional Melayu semakin berkurangan. Ciri-ciri yang terkandung padanya juga hampir tidak lagi dikenali oleh masyarakat Melayu sendiri. Asas ilmu dalam pemilihan dan penentuan tapak rumah kediaman itu tidak lagi dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat Melayu. Apatah lagi, adat kehidupan secara kolektif iaitu bermusyawarah, upacara dan gotong royong dalam pelaksanaan mendirikan rumah telah diabaikan oleh generasi kini. Pada kebiasaannya, kalau kita nak meneruskan usaha untuk memelihara budaya dan tradisi seperti rumah Melaka, seharusnya meneruskan dengan kajian-kajian ataupun inovasi agar budaya dan tradisi itu lebih relevan pada masa kini. Jadi bagi saya sering memberi tugasan-tugasan untuk meneruskan kajian-kajian yang lebih inovatif dan lebih efektif agar budaya dan tradisi yang dimaksudkan seperti rumah Melayu Melaka di dalam sektor pelancongan ini dapat diteruskan dan dikekalkan selamanya. Hai, saya Akmal. Kumpulan kami sedang membuat penelitian tentang rumah Melayu tradisional Melaka. Seperti yang anda semua tahu, rumah tradisi kini tidak lagi digunakan pada zaman kini atas sebab yang logik oleh masyarakat, iaitu kerana peredaran zaman. Akan tetapi, kawasan ini dijaga ketat oleh masyarakat tempatan. Kawasan ini dikenali sebagai Bukit Palah. Seperti yang anda boleh lihat, kawasan ini dikekalkan keunikannya, masih dihuni dan juga menjadi tarikan para pelancong. Apa kata kita cuba bertanyakan kepada para pelancong pendapat mereka tentang rumah tradisi Melayu Melaka ini? Generasi muda telah berhijrah ke bandar dan banyak juga kawasan luar bandar yang telah dijadikan lebih kepada konsep bandar, di mana penggunaan rumah konkrit adalah lebih praktikal. Salah satu cara untuk mereka mengenali atau mendapatkan pengalaman tinggal di rumah Melayu Melaka ialah
mereka boleh join homestay, dan ini juga merupakan satu peluang bagi pada pelancong dan juga kepada generasi muda agar mereka dapat merasa bagaimana duduk di rumah melalui tradisi. Rumah tradisional Melaka mestilah dipraktikkan kerana ia adalah identiti bangsa yang membabitkan seni budaya tempatan kita. Sudah tiba masanya anak-anak muda perlu bermula dengan minat bercucuk tanam demi mengekalkan tradisi yang pernah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kesimpulannya, konsep rumah Melayu Melaka ini perlulah dijaga oleh kita masyarakat sekitar dan juga dibantu oleh pihak-pihak berkenaan bagi mengekalkan peninggalan nenek moyang kita. Usaha ini juga dapat memberikan kepada kita dan juga anak cucu kita untuk mendalami ilmu-ilmu rumah tradisional Melayu Melaka dan juga cara kehidupan mereka pada zaman dahulu. Dengan usaha daripada kita semua, rumah tradisional Melayu Melaka tidak akan pupus daripada tanah bumi Melaka bersejarah. Kalau kita betul-betul mendalami rumah tradisional orang Melayu ni, seni bina dia, reka bentuk dia, dia pelbagai unsur yang unik yang kita boleh tengok. Tak heranlah kenapa orang-orang barat dah mula berbondong-bondong datang sini untuk kaji seni bina rumah orang Melayu. Bagi saya, rumah tradisional Melayu Melaka ini menarik minat para pelancong atas keunikan dia sendiri. Contoh macam azas boleh lihat ada mereka buat dari kayu, sotaku, itu semua sangat unik. Saya rasa keunikan rumah tradisional Melaka ni lah sekarang ni ialah zaman moden, so kita susah nak jumpa. And then satu keunikan dia ialah ukiran-ukiran kepada pada dinding-dinding ataupun atap-atap di rumah lah. Tak tahu apa yang langgar kaki aku. Kenapa aku kat ujung-ujung jalan? Aku jalan-jalan tiba-tiba separuh je kaki aku. Yeah, rap. Oh, record. Oh, coy, ni record.